apa hari ni? Okey, bertemu kembali bersama saya Chef Ferry Lubis di channel The Excellence Kitchen. Hari ni kita akan masak menu special. Kita akan buat nasi Arab. Okey, kita akan buat Yemeni Mandi Chicken Rice. Okey, kita akan mulakan dengan bahan-bahan ni. Okey, di sini kita ada jintan putih, ketumbar, saffron, buah pala, bunga lawang, buah pelaga, sedikit gula batu, cengkeh, kulit kayu manis dan sedikit pewarna kuning telur. Periuk yang akan kita gunakan. Saiz periuk tu bergantung pada kuantiti beras yang kita gunakan lah. So, saya menggunakan minyak sapi. Mana sini boleh kita lihat saya gunakan sekitar 2 ke 3 sudu makan macam tu. Minyak sapi ni agak bertinggi dekat dalam kilo. Kita gunakan untuk kesesuaian lah. Macam tu kita panaskan sebelum kita start tumis bahan-bahan yang saya tunjukkan di video awal tadi lah. Tumiskan dia sampai naik bau lah lebih kurang. Jadi sini saya tambahkan lebih kurang 2 ke 3 cubit lada hitam, biji lada hitam.
Okey, kalau kita lihat air rebusan kita tadi pun dah mendidih. Bolehlah kita masukkan beras sedikit demi sedikit. Okey, anda boleh lihat kuantiti air dan beras memang tak sama. Memang saya lebihkan air dia. Sebab konsep masak nasi Arab ni, beras tu kita rebus. Tujuan dia untuk mengurangkan kandungan kanji yang ada dalam beras tu. Jadi nasi yang terhasil nanti dia tak melekat. So dia sebutir-sebutir macam tu terpisah. Dia tak akan melekat di antara satu sama lain lah. Cuma proses dia agak tricky. Maksudnya bila kita dah start masukkan dia dalam air rebusan dah mendidih ni, kita kena kacau. Kena keep on kacau. Dan dalam masa yang sama kita kena rasa tekstur beras yang kita rebus tu, sama ada dia dah jadi nasi atau masih keras macam tu. Tapi kena ambil note juga ya. Pada masa kita rebus beras ni, kita target masak dia sekitar 70 ke 80% masak saja. Sebab kita akan buat nasi ni melalui proses seterusnya lah. So semasa kita duk kacau-kacau dalam air rebusan yang mendidih ni, kena rasa. Maksudnya bila kita rasa tu dia dah lembut, tapi tidak terlampau lembut, dan dia tidak terlampau keras. Maksudnya dia dah tak ada tekstur mantah tu, tak ada rasa beras tu macam berpasir-pasir lagi. Okey, bila kita dah dapat konsistensi beras yang sesuai tu, so kita bolehlah start matikan api dan kita start untuk proses terusnya lah, iaitu kita tapis. So kita akan tapis beras ni sedikit demi sedikit dan kita keluarkan daripada air rebusan tu lah. Tapi air rebusan ni jangan buang semuanya, sebab kita akan gunakan air rebusan ni juga sebagai base untuk kita buat lauknya nanti. Contoh kita akan masak mandi chicken ya, lauknya. So kita akan gunakan lebihan rebusan air beras, air nasi ni sebagai stok untuk sup dia macam tu. Okey, di sini kita dah selesai menapis nasi kita tadi, dan kita akan masukkan dia semula ke dalam periuk yang kita gunakan sebelum ni lah. Tepi lapisan bawah kita letakkan 1 ke 2 sudu minyak sapi, dan kita tuang nasi ni dalam lapisan. Okay, maksudnya di setiap lapisan tu kita akan letakkan kismis, kita akan letakkan daun selasih, dan di sinilah kita akan gunakan warna kuning telur kita tadi, dan kita tuangkan campuran minyak sapi dan butter beserta saffron kita tadi. Kita buat dalam bentuk lapisan ya.
Okey, kalau dilihat kita dah selesai ya memindahkan keseluruhan nasi ke dalam periuk ni. Dan garnishingnya, hiasan-hiasan dah kita letakkan. Tu daun selasih, kita dah letak kita punya kismis, dan kita letakkan pewarna berserta dengan saffron apa semualah. Okey. Salah satu tips okey, dalam keadaan ni saya dah tak menggunakan direct heat daripada dapur gas. Maksudnya kita tak akan gunakan api dari dapur gas lah. Tapi kita akan gunakan haba, yang mana dapur gas tu saya akan lapik menggunakan kuali lepeh. Boleh je kita gunakan apa-apa jenis kuali lepeh. Contoh yang macam kita gunakan untuk masak burger tu lah. Untuk final, kita boleh je letakkan topping. Katakan kita ada ayam mandi yang kita dah masak tadi, boleh je kita tanamkan dalam nasi ni untuk menambahkan aroma kelainan pada nasi ni lah. Macam tu. Tak perlu banyak, mungkin dalam 4 ke 5 ketul je. Sebab dalam video ni mandinya saya masak lebih awal. Chicken mandi tu saya masak lebih awal. Dan anda boleh lihat lah, di sini saya meletakkan ayam-ayam untuk ditanam ke dalam nasi. Finalize. Untuk final, sebelum kita seal periuk ni, saya akan gunakan sedikit lemak-lemak daripada hasil sup mandi ni, yang timbul di dalam kuah tu lah. So kita akan tuang sikit ke atas nasi ni untuk menambahkan lagi aroma dia. Okay, untuk seal periuk ni sebenarnya kita perlu menggunakan adunan dough tepung. Tapi sebab yalah, kita masak pun dalam kuantiti yang agak sedikit, jadi saya gunakan tuala di sini. Nanti kita akan gunakan tuala untuk tutup keliling periuk ni sebelum kita tutup, untuk mengelakkan smoke yang akan kita buat sebentar lagi keluar macam tu. Okay, untuk buat smoke ni sebenarnya kita buat artificial lah. Dia kalau sebenar-benarnya untuk masak nasi mandi ni, orang Arab dia menggunakan kukus dia akan menggunakan konsep kukus, tapi kukus ni di dalam tanah. Maksudnya dia lepas dia rebus beras tu apa semua, dia akan balut dalam kain. So dia akan letak dalam periuk, kemudian periuk ni ditanam dalam tanah lah. So dia akan letak bara api semua di atas macam tu. Tapi sebabkan kita tak ada facilities tu, so kita terpaksa main tipu sikit lah. Selalunya saya akan gunakan minyak masak yang akan direndam dengan arang. Anda boleh gunakan tin foil, aluminium foil atau mangkuk kaca. Just tuangkan sedikit minyak, agak-agak lah, lebih kurang 1 ke 2 sudu makan macam tu. So kita panaskan arang sampai dia jadi bara, dan kita masukkan ke dalam minyak tadi lah. So once dia berasap tu je, kita terus kena seal lah periuk ni. Letakkan something yang berat di atasnya lah, untuk mengelakkan asap-asap tu keluar daripada periuk kita ni. So keseluruhan proses ni akan ambil masa lebih kurang 25 minit ke 35 minit macam tu. Di samping kita menanak semula nasi ni menggunakan kuali lepeh tadi, dengan api yang perlahan, dia mengambil masa sekitar 25 minit ke 30 minit macam tu untuk selesai sepenuhnya lah.